wabarakatuh. Kita petang ni akan buat beberapa soalan lah, sambung untuk soalan chapter 3 Methods of Analysis. Basically seperti yang saya telah bagi tahu tadi, subjek ni basically benda yang paling penting sekali adalah nodal dengan mesh analysis lah. Selain daripada kena tahu series parallel, Ohm's law and so on lah. Okay. Tapi yang paling penting sekarang ni saya rasa lebih 20% ataupun 30% adalah berkaitan dengan dua method ni. So walaupun untuk contoh soalan yang tadi tu, contoh soalan ni nombor 3 ni, kita boleh pakai nodal, boleh pilih ataupun mesh analysis. So jangan abaikan salah satu. Mungkin bagi kita mesh senang, kita abaikan nodal. Tak boleh lah. So kita kena mahirkan dua-dua sebab kadang-kadang soalan tu dia minta kita selesaikan dalam nodal. Okay. So kalau disuruh minta dalam nodal walaupun jawapan betul, so method yang kita pakai adalah mesh. Basically kosonglah markah yang akan dibagi. So itulah sebabnya penting kita kena faham dua-dua konsep tu lah. Okay. Right. So sekarang ni kita try tengok soalan, beberapa soalan. Okay. Kalau boleh faham dan boleh buat soalan ni, insyaAllah lah boleh score subjek ni. Okay, soalan yang pertama, tutorial yang nombor 3, saya dah upload dekat dalam Ulearn juga soalan ni di bawah minggu ke-7. Minggu ke-7 basically dalam semester biasa sekarang ni minggu ke-7 minggu ni. So that's why dia jadi minggu ke-7. Saya bawa minggu ke-4 dengan minggu ke-7 Tengok dalam dua-dua ni lah. Okay. Alright. So soalan pertama, dia minta kita kira current I1 sampai I4 dan juga voltage V out. Okay, untuk circuit yang dibagi dalam figure 1. Okay. So basically cuba tuan-tuan tengok dulu soalan ni. So basically saya tak nak guidekan dulu apa-apa, tak nak bagi apa-apa hint lah, supaya tuan-tuan boleh try tengok dulu soalan ni, dapatkan idea. Ibaratkan dia adalah seperti test lah, supaya kita boleh try sebab kita ada 2 jam lebih kan petang ni kan. So kita anggapkan tuan-tuan dah faham subjek ni. Okay. So tengok soalan pertama. Apa dalam soalan ni, apa konsep yang kita boleh pakai? Basically dia bagi current source dekat kiri tu 10 amp, kat kanan pun ada 2 ampere. Okay. So konsep apa yang kita boleh pakai dekat dalam figure 1 ni, soalan pertama ni? Siapa boleh jawab? Sebab jawapan dah dibagi jawapan. Okay, mesh doktor. Mesh. Macam mana you nak pakai mesh ni dalam ni? Ada banyak loop ni kalau nak pakai mesh. Loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5. Macam kompleks. Soalan ni straightforward dah, tak perlu pakai mesh pun. Kalau pakai mesh dia jadi banyak sangat persamaan yang akan keluar. Selain daripada tu, ada yang jawapannya lagi simple. Dan mesh sebenarnya kalau kita nak pakai dekat sini, tak praktikal lah, Okay, ada jawapan lain yang kita boleh consider. Dia suruh kita kira I1, I2, I3 and then I4. Sorry, I4 here. Okay.
Okey. Ada konsep yang boleh pakai? Jadi kita pakai KCL yang biasa je ke doktor? Jawab ni. Berapa kali dia jawab? Misalnya kalau kita gunakan KCL tu. Cik Nur Rizam. Okey. Kan ni Cik Nur Rizam Ya, betul. betul. Basically KCL lah paling senang. Okey dah. So kita boleh pakai KCL dekat mana? Dekat mana-mana point. Berapa note kita ada kat dalam ni? Berapa note kita ada dalam ni? 5 betul. 5? Tu boleh Dekat jadikan 4 je ni. 4? Okey, cuba kita tengok dekat mana note dia. Ambil color orange lah. Note yang pertama dekat mana? Sini note ke? Adakah sini note? Bukan. Okey, sini? Dekat I1 dengan tu. I2. Sini pun je. Sini pun je. Sini pun je, sini pun je, sini pun je, sini pun je. Banyak ni. Okey, kita boleh pecahkan ni sebenarnya. Apa nama gambar ni. Kan? So kita boleh jadikan dia seperti macam mana? Okay. Sebab ini semua share pada node yang sama kan? Nampak tak yang atas ni? Yang atas ni. Kalau kita pecahkan, kita lukis balik gambar ni. Okay. Dia basically macam ni. Okay, ini 10M. Masuk kepada, katakan ni nombor 1. Okay, nombor 1 tu dia keluar 10 ohm. Okay, sini. Keluar. Lepas tu dia keluar lagi satu. Uh, 20 ohm. Kan? So, node 1 dengan 2 ni adalah pada node yang sama kan? Betul? Ni pun sama juga. Node yang ketiga. Pada 30 ohm. Node yang sama juga, node ketiga. Bukan node sebenarnya, dia satu node je tu. Lepas tu dia keluar balik ke situ lagi. Dia jumpa, terbalik. Dia jumpa current source kat sana kan. Alah, lukis awal sikit. Iaitu 2M. Dan dia jumpa lagi kat sana. Satu lagi. Iaitu dia jumpa 10. 60. Okay. So basically kita pecah. Dah dia patah balik semua pada node yang sama. So ada berapa node dekat sini? Ada berapa node kita kat sini? Dua. Hanya 2. Betul. Terbaik. Node kita ada 2 saja. So bolehlah pakai KCL. Current masuk di sini iaitu 10 ampere. Sama juga dengan current out. Current out dekat mana? Current 1. Okay. Keluar daripada node ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kan? So 10 sama juga dengan I1 campur I2 campur I3 campur 2M campur
I4. Okay, setuju Okay. So kita boleh gunakan apa dia kat sini? Ohm's law lah untuk selesaikan sebab kita ada voltage. Kan dekat situ dia ada bagi V out dekat situ Kalau perasan kecil sangat ni. Kat sini ada V out. And then sebab yang dia dah bagi dekat sini current semua kan. So dia dah bagi sini current. Dia bagi sini juga current. So kita boleh selesaikan persamaan ini semua ni dalam bentuk current kan. So kita bagi voltage bagi dengan resistor sebab resistor dia dah bagi dah setiap branch tu kan. So I1 iaitu 10 kita boleh bagikan lah. Yang ini sama juga dengan I1 apa dia? I1 kat mana? I1 di mana? I1 di sini kan? Okay. So ni V out. V out ni potential daripada V out di sini So potential daripada node pertama. Ni node pertama. Node kedua dekat sini. So potential antara node pertama dengan kedua untuk semua circuit ni, semua branch ni adalah sama kan. So kalau kita pakai Ohm's law, I sama dengan V bagi dengan R. So V tu adalah potential kan antara dua different point. Okay. Ataupun voltage adalah potential between two different points. So dia adalah antara V out dengan ground lah kan. So dapat sini dengan ground. Sama juga sini dengan ground. So dia persamaan apa? V out bagi dengan 10 lah. Resistor dia. Kita tambah I2 apa dia? V out. Sebab apa dapat V out saja? Sebab V out bagi tolak dengan ground. Ground kosongan. Dapatlah V out saja. Ni saya dah simplify dah ni. Okay, bagi dengan 20. Campur. I3 berapa? Sama juga I3. I3 adalah V out bagi dengan 30. Campur 2. Campur V out bagi dengan 60. Okay. So kita boleh selesaikan tak ni? Boleh selesai saja. Kita kali dengan 60. Nak selesaikan semua kan? So jadi dia 600 sama juga dengan 6 V out campur 60 bagi 20 3. 3 V out campur 2 V out campur 120 campur V out. Okay. So ni berapa? 6, 9, 11, 12. 12 V out sama juga dengan 600 tolak 120 berapa? 480 So V out kita adalah sama juga dengan 40 volt. Sama dengan jawapan ni. Right. So I1 boleh kira? Boleh lah. 40 bagi 10. I1 40 bagi 10. Dapatlah 4. I2 sama juga. 40 bagi 20 dapatlah 2. I3 sama juga. 40 bagi dengan 30 dapatlah 1.33. Okay. I4 40 bagi 60 dapatlah 0.67 ataupun 42/3 Okay. So 666 mA. Okay. Okay boleh? Alright. So kita tengok pula soalan nombor 2. So far okay Tu yang tadi saya bagi tahu, kita kena faham konsep. Okay, cuba untuk tengokkan dia punya yang paling penting sebelum apa-apa pun kena tahu apa itu node, apa itu branch. Kalau benda ni tak nampak, basically memang susah sangat nak
selesaikan apa-apa saja soalan. Sebab dia relate dengan KCL, KVL. Okay, soalan nombor 2. Given a circuit in figure 2, calculate the current I1 through I4. Okay, konsep apa yang kita boleh pakai? Sama juga Dr. KCL juga. KCL juga Okay, so ada berapa note yang kita nak pakai KCL ni? Konsep dia adalah KCL juga. Okay, kita ambil konsep yang pertama, note yang 1. Pada note 1, current in sama juga dengan current out. So pada note pertama ni, kita dapat current in 4 sama juga dengan current out. I1 tambah. Okay, berapa I yang mengalir kat sini? IX ni. Okay, tak apa. Saya minta tuan-tuan tengok dulu benda ni. Buatkan persamaan dulu. Kita tengok dulu slow-slow dalam masa 5 minit ke. Tengok dulu. Okay, slow sebab yang ni dah kira dah soalan ni tak banyak pun. Cuba kita try fikir. Kan. Nanti kita sambung.
Okay, ada idea macam mana kita nak selesaikan soalan ni, soalan nombor 2 ni? Dia ada 3 note doktor. Dia ada 3 note, kat mana? Betul, memang dia ada 3 note. Di mana? Jadi dia akan ada 2 KCL lah. Dia akan ada 2 KCL. Okay, Encik Khairul cakap macam tu Dekat, okay, note dia dekat mana? Yang pertama kat bawah ni lah. Okay. Semua share, bawah ni semua share ground yang sama. Note yang pertama. Saya letak ni note yang ketiga dah senang. Okay, note yang pertama di mana? Dekat I2. I2 ni. Okay. Dan note kedua? Dekat I3. I3. Ni note yang kedua. Okey. Habis titik yang ni, kenapa, apa cerita dengan titik ni? X ni. Adakah dia note? Dia kira satu line yang sama kan dengan I2. Titik satu line yang sama dengan I2. Okey. Note adalah titik pertemuan di antara dua branch ataupun lebih So basically ini dikira note ke tak? Okey, cuba tuan-tuan tengok yang ini. Yang ini adalah share note yang sama. Saya lukis balik. Okey. So dia akan jadi macam ni. Empat. Ini 5. Ini adalah 10. Yang ini adalah 2 ampere. Okey. So ini adalah satu node yang besar, iaitu di sini. Nampak tak? Sebab dia tak ada apa-apa elemen, tak ada apa-apa branch kat situ. Kan? So ini simplified circuit saya. Okay, ni 4M. Nampak? Unless kalau dia letak something dekat situ. Kalau dia letak something di sini, dah jadi lain lah. Kan? So basically dia share satu node yang sama. Okay. Yang bawah ni dia akan turun lah. Semua jumpa 3. Okay, tengok. 3 naik ke atas, jumpa 5 naik ke atas, jumpa 4 ni ke atas. Okay, yang ke kanan ni sama, dia masih ke atas. Dia jumpa node Okay, daripada node ni dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, jumpa 5. Jumpa 5 Dia turun ke bawah, jumpa ground. Jumpa ground. Masih sama. Node yang sama juga, starting dari situ, dia turun ke bawah. Turun ke bawah, jumpa 10 ohm. Okay. Turun ke bawah lagi. Dia pusing sini, patah balik ke sini, ke kiri, ke bawah ke kiri pun masih sama. Okay, wire tu dia pusing macam mana-mana pun, dia still wire yang sama. Tak kisahlah dia buat gulung macam mana pun, selagi tak ada brush, masih sama. Okay. And then, yang sini pula, node yang sama, dia keluar. Dia keluar ke kanan, contoh ini ada satu 2M. 2M kita ada situ. Okay. So, dia pusing. Okay. Ini sekarang ni, kita nak cerita pasal node. Okay, ni dia tak share, sorry. Saya just nak
cerita dekat dia pasal KCL, dekat tuan-tuan semua pasal KCL. Okey, nampak bentuk dia? Kita boleh buat KCL di sini. Kita boleh tak buat KCL di sini? Yes, kita boleh buat KCL di sini. Okey. Ini arah-arah ni saya reka je supaya nampak. Kita nak nampakkan simplified circuit ni sama dengan circuit yang dibagi. Okey. Saya buang balik. So kita follow arah yang dia dah bagi. Right. So arah yang pertama I1 ke bawah 5 ohm. I1. I kedua adalah yang flow dekat ke bawah juga 10 ohm. Okey, boleh tak kita buat KCL kat sini? Boleh sangat. So apa dia punya persamaan? 4 tambah 2 4 tambah 2 sama dengan I1 tambah I2. Sangat bagus. In sama juga dengan out. Okey. 4 tambah 2 6. So kita nak tukarkan dalam bentuk current. Right. Pakai Ohm's law. I sama juga dengan V bagi dengan R. Kita nak dapat current. So berapa V dekat situ? Kita nak letak apa? VO bahagi 5. Okay. Kita letak V1 lah senang sebab ni 1 V1 bagi dengan 5 campur dengan masih lagi potential yang sama kan? V1 juga masih pada sini juga. So V1 bagi dengan 1 5. Satu lagi 10. Kan? Okey, boleh selesaikan tak dapat V1 berapa ni? Tekan kalkulator boleh dapat V1 sama dengan 20. Tak percaya tengok. 20 bagi 5 4. Okey. 4 campur dengan 20 bagi 10 2. 4 campur 2 6. Sama. Persamaan dia sama So jawapan saya betul. Ni nanti tuan-tuan boleh try. Simplifykan lah. Okey. V1 20. Right. So kita boleh tak kira current dekat situ? Bolehlah, pakailah Ohm's law balik kan. So V sama dengan IR. I sama dengan V bagi R. So V1 adalah 20. Di sini 20. Current pada I1 adalah voltage bagi dengan resistor. Kan? Voltage bagi resistor dekat situ. So voltage ini adalah V1 tolak kosong bagi dengan 5. Iaitu 20 bagi dengan 5. 4 ampere. So current yang pertama 4 ampere. Yang kedua pun sama, V1 tolak kosong, V1 adalah 20. 20 bagi dengan resistor 10 kita akan dapat 2 ampere. Okey. Boleh. Macam mana pula yang belah kanan ni? Sama juga. Yang belah kanan pun kita lukis balik. So kalau tak lukis, kalau siapa nampak boleh terus buat lah. Kalau tak nampak kita lukis. Okey. Kita lukis. Ini node ni sama. Nombor 2. Okey. Kita turun ke bawah. Ini 5 ohm. Ini 10. Ini masuk 5 amp. Okey. 5 masuk ke node. Ini turun bawah, ini turun bawah. Turun bawah, turun bawah. Okey. Ini ke sana. Adalah 2 ampere. Okey. So kita boleh buat KCL kat situ tak? Boleh sangat. So current in adalah 5. Current out adalah I2 campur I3. Dia ada nama kat situ I2, I3 Ni I2, I3. Sorry, I3, I4. I3, I4. I3 campur I4 campur yang keluar lagi apa? Pada node ni yang keluar lagi satu adalah 2. Okay, so I3 campur I4 sama juga dengan 3. I3 kita letaklah V2 tolak kosong bagi dengan resistor kat situ apa? 10.
Campur V2 tolak kosong juga bagi dengan 5 sama juga dengan 3. So kita boleh selesaikan. Selesaikan persamaan ini, kita akan dapat V2 sama dengan 10. Okay. Kalau tak percaya kita tengok. 10 bagi 10 dapat 1. 10 bagi 5 dapat 2. So 1 tambah 2 dapat 3. Okay. Persamaan tu kita dah justify. Okay. So bolehlah kira pakai Ohm's law. 10 bagi 10 dapat 1 ampere. Mana? 10 bagi dengan 5 dapat 2 ampere. Kacang goreng lah. Kacang-kacang goreng. Sangat senang. Okay. Tapi kena dapatkan idea dia. Okay, boleh kita teruskan dengan soalan nombor 3. Okay, pakai nodal analysis juga soalan nombor 3. Bukan pakai nodal analysis. Pakai apa-apa analisis yang ada sebab dia tak suruh bagi . Okay, boleh selesaikan soalan nombor 3. Macam mana kita nak buat ni? Ini lagi senang. 1 minit bersiap. Mungkin markah ada 5 ataupun 4. Macam mana tuan-tuan boleh selesaikan soalan nombor 3 ni? Ada apa-apa pandangan ataupun idea? Doktor, soalan nombor 3 dah buat tadi doktor. Kita guna mesh tadi. Kita guna mesh kan? Okay, ada memang. Tadi dah buat dah. Okay, tapi kita boleh guna cara lain. Oh, okey. Mesh tadi macam kompleks sikit. Ini senang, boleh pakai benda lain. Basically kita ada 2 nodal dengan mesh je. Satu KVR, satu KCL. Dia boleh implement benda yang sama, benda yang berbeza, sorry. Ini idea.
Okay, saya tengah buka ni. Tengah bagi hint ni. So kita boleh pakai apa ni? Pakai nodal analysis Yang pertama dia kata select a node as reference node. Okay. Mana reference kita nak letak? Dekat sini saya pakai node ni lah sebagai reference, senang. Okay. Yang balik kita assign voltage V1, V2 sampai V berapa-berapa lah. Okay. So kita dah ada dah voltage dekat sini. Kita tak payah assign pun tak apa. Sebab kita dah tahu potential antara sini dengan sini berapa Semua pun dah bagi V out, dia dah bagi semua. Okay, tak apa. And apply KCL. So kita apply KCL dekat node ni. Okay. So kita apply KCL. Ingat itu kita dah buat. Macam contoh yang ni. Okay, nanti kita ada dua node. Okay, compare dengan sini. Sini tak ada. Ada satu node saja. Ini ada dua node kan. So kita boleh pakai KCL. Lepas kita pakai KCL, kita boleh pakai voltage bagi dengan resistor untuk dapatkan nilai I dia. Okay. So sama macam konsep tadi. Right. So apa persamaan yang kita boleh keluarkan dari situ? Iaitu 30. Okay. Tolak Tolak 20. tolak 20. VO tolak 30 per 2. VO tolak 30 per 2. 2K. Betul ke ni? Macam mana dapat VO tolak 30 per 2K? Tambah VO tolak 20 per 5. Okay. Macam mana? Tambah VO tolak 20 per 5K. Tambah VO per 4K. Sama dengan kosong. VO per 4K sama dengan kosong. Okey. So kita tengok betul ke jawapan dia ni? Bagi dengan 4K. Okey, saya follow je ni. So VO kita dapat, okey, kita buat elok sikit lah. VO tolak 30 bagi 2K campur VO tolak 20 per 5K campur VO per 4K sama dengan kosong. Okey. Ini kawan kita bagi tahu persamaan dia. Okey. Kita cuba selesaikan. Macam mana nak selesaikan ni? Pening. Kali dengan 10 tak boleh. 20 lah. 20 dalam kurungan. Okey. So VO 2. tolak Macam mana? 20 dalam kurungan VO tolak 30. 20 dalam kurungan VO tolak 30. Saya kalikan terus dengan ni. Dengan 20K. Dengan 20K. So kalau kita boleh selesaikan ni, simple je ni. Right. So 20K bagi dengan 2K berapa? 10. Jadi 10 V out tolak 300. Okay. Betul? Okay. So ini potong-potong 4. Tambah 4 V out tolak 80. Okay. Ni 5. Tambah 5 V out. Dengan kosong. So kita ada 10, 14, 19. 19 V out tolak 380 sama dengan kosong. 19 V out sama juga dengan 380. So V out sama juga dengan 380 bagi dengan 19. Iaitu 20. Okay. So basically betul lah apa yang Tuan beritahu ni. Siapa jawab tadi? Saya tu. Muhammad. Okay, Encik Muhammad Azmil beritahu tadi. Macam mana Encik Muhammad Azmil boleh keluarkan persamaan ni?
Tadi doktor cakap boleh bagi-bagi, saya cuba. Apa dia? Macam mana? Cakap tadi dia boleh bahagi je, so saya cuba keluarkan persamaan. Boleh bahagi macam mana, tak faham saya. Macam mana? Adanya yang apa yang ada tu, kita nampak bawah tu ada 20 ohm, yang 20 5 tu sama dengan sama dengan kosong, saya samakan dia persamaan. Saya cuba. Okey. So tadi persamaan dia adalah V out tolak 30 per 2K campur V out tolak 20 per 5K campur V out per 4K sama dengan kosong Okay, ini persamaan dia. Kita tengok di sini. Ni serabut sikit. Okay, ni sekarang ni apa yang kita tengah buat sekarang ni? Proses apa ni? Apa yang kita tengah buat? V out dekat mana ni? V out? Point mana? Point dekat 4K. Ini. Yalah di sini V out. Point ni kat mana? Kat sini. So V out ni V out dekat sini tolak 30. Macam pening ni. Bukan dekat tengah. Tengah mana? Tengah sini? Dekat 20 tu. Atas dia. Atas dia. Betul lah. Sini V out. Ya betul. Situ. Okay. Betul Kenapa letak kat sini? Sebab living current dia dekat tengah tu. Bukan. Kenapa kita letak tengah tu? Satu note yang sama. Satu note yang sama. Di satu note yang sama. Okey. Tu masih lagi tak tepat. Okey, dia mesti ada positif dengan negatif kan? Sini positif dia dengan negatif. So V note sini adalah simple. Kalau tengokkan soalan ni, V note ni adalah potential antara sini. Betul lah, note yang sama iaitu sini. Sebabkan dia parallel kan? So yang ini kan parallel dengan yang sini. Nampak? Okay. Dia punya kepala sini jumpa kepala sini. Ekor sini jumpa ekor sini. Kan? Dia parallel. So parallel voltage kat mana-mana pun akan sama. Kan? Dia sepanjang note tu akan sama. So dia akan dapat V note lah dekat sini. So potential V note tu adalah sama juga dengan yang sini. Iaitu kita boleh katakan V note dia adalah along the line sini, kandai kata di sini, sama juga potential dekat sini. Okay, ini ground lah. Okay, kosong. V note tolak kosong, V note juga lah kata lepat. Okay, sebab dia parallel. Sini sama dengan sini kan. Okay. Right. So macam mana pula dapat keluar equation yang pelik-pelik ni? Ni kita nak refresh balik nodal analysis dulu.
Apa Nodal bagi tahu? Mana Nodal, Mr. Nodal? Nodal bagi tahu macam mana nak selesaikan. Select node as reference node. Kita dah select. Node ni sebagai reference. Assign voltage V1 sampai berapa-berapa. Okey, kita dah assign lah. Ini V node Tak kisahlah V node ke V1 ke. Okey, tapi sebab dia nak obtain V node kan. So sebabkan V node sini sama dengan parallel sini. So kita boleh letakkan sini sebagai V node lah. Tak perlu letak V1. Dan apply KCL. Kita applykan KCL dekat situ. Macam mana kita nak applykan KCL dekat situ? Macam mana kita nak tahu current yang mengalir dekat situ? Polarity. Ikut polarity, macam mana nak tahu? Positif negatif voltage source. Positif negatif voltage source. So current dekat sini mengalir ke mana? Ke sini? Ataupun ke sana? Pening lah ni. Ke kanan. Ke kanan Okey. Saya ambil jawapan tuan ke kanan. Okey, yang di sini pula pada 20 volt ni. Macam mana tu? Ke kanan jugalah. Mana ni mana boleh ke kanan ni, ke atas, ke bawah je ni? Ke atas. Ke atas Ah. Okay, yang sini? Ke kiri. Ke kiri? Kanan. Ke kanan? Apa dengan ni? Ke kanan Doktor. Ke kanan? Kenapa ke kanan? Betul. Ha. Sebab positif kan. Tapi kalau macam ni positif keluar kan? Ini positif keluar. Ini positif. Sepatutnya ke kiri lah. Faham tak? Ini positif. Ni positif keluar kan? Positif keluar. Ni dia positif keluar juga. Sepatutnya keluar ke sana ya. Asal ke kanan? Apa dia? Itu macam bukan voltage source. Betul? Mana? Ni bukan voltage source kan? Ni bukan voltage source ni. Ini adalah voltage drop. Betul. Voltage drop dekat. Sebab dia resistan kan. Dia resistor, dia bukan voltage source. Kita tak boleh cakap dia mengalir ke atas ataupun ke kiri kan. So tapi kenapa dia ke kanan? Sebab positif kan. Sebab source keluar daripada sini kan. Dia mengalir ke ground. Dia mengalir ke ground kan. Pergi ke resistor akan pergi ke ground. So dia mengalir ke sini masuk ke ground. So dia ke kanan. Okey, kalau ini kan andai kata ini tuan punya persamaan. Okey. Dia kata tadi kita kena apply KCL. Apply KCL kat sini, katakan ini I1 saya. Ini I2, ini I3. Pada node yang sini kita applykan KCL. I1 campur I2 sama juga dengan I3. Betul Betul. So macam mana kita nak dapat I ni? Voltage bagi dengan resistan kan? Okay. So voltage dekat I1 ni berapa volt? Potential dia? 30. 30 saja. 30 Bagi 2. Okay. bagi 2 je. Kosong tolak 30. Kosong tolak 30. Ada satu lagi pula cakap kosong tolak 30 bagi dengan 2. Okey.
Tapi tadi ni V out tolak 30 bagi dengan 2K. Macam mana tu? So macam mana Encik Azmil selesaikan tadi? Macam mana boleh dapat V out tolak 30 bagi 2K ni? Sebab Nak mana-mana tanya pun dia yang punya I3 ni macam mana? Apa dia? I1 tambah I2, I3 itu lost kejap tadi, connection tak kuat. Dia ke kanan sebab apa? Oh, dia ke kanan. Sebab dia flow current ni, dia masuk ke node ni kan? Okay. Kan dia punya karakteristik of current, dia akan pergi ke resistor yang mempunyai paling rendah. Apa-apa material yang mempunyai resistor yang paling rendah. Ataupun dia akan pergi ke ground lah basically. Dia akan ambil, dia takkan cari benda laluan yang susah kan. Kalau dia ke kiri, dia akan jumpa banyak source-source semua ni, resistor yang banyak-banyak sebelum jumpa ground. So, kalau ikutkan circuit ni, jalan paling mudah dia ke kanan lah. Jumpa 4 ohm, terus ke ground. Kan? Okey, faham. Terima kasih. So, macam mana dapat samaan ni? sum of the living current tu saya ambil yang tengah tu. Sum of living current ambil yang tengah. Macam mana? Tu yang saya jadi. Tu yang jadikan VO Apa dia? tolak Putus. 30. Tu yang jadikan VO tolak 30 volt per 2K tu. Kenapa? Sebab semua sama. Sebab tadi macam doktor cakap pun dia dah parallel. So semua yang dekat situ kita samakan ni sama dengan kosong lah. Yang kena bahagi setiap resisten dia. Lagi Yang sekali? saya Sangkut lah. Hello? Hello. Macam mana? Saya ambil sum of the living current dia dekat A tu, yang tengah tadi tu, yang kat 20 volt. Okay, ni sum of living current. Lepas tu saya tu yang dapat yang VO yang tengah tolak 30, ambil yang 30 per dengan resisten lah 2K. So setiap tu saya tambah dapat sama samaan sama dengan kosong lah. Tu yang saya andaikan macam tu lah. So basically sini pun masih VO jugalah. Macam tu. Ya betul. Sini pun masih VO. Betul? Betul. So VO tolak 30 per 2K. per 2K. Kenapa tolak dengan 30? VO tolak 30. Sebab VO tu yang tengah-tengah. Sebab kita nak tahu, sebab dia kan sama tadi macam saya cakap tadi. Dia andaikan semua sama. Okay. So saya samakan semua lah. Tu dia kena bahagi setiap yang ada resisten, kita bagi resisten dia lah. Alright. Yang tak ada tu yang ujung. Okay, itu clear. Kenapa dia tolak? Okay, contoh yang ni Yang ni V out tolak 30. Ni kita ada tolak Yang kanan ni ada tolak 20 juga. Yang last sekali tak adalah sebab tak ada voltage source V out sajalah. Tolak kosong lah. Tak ada apa-apa. Dia ground kan. Okay. Betul. Tapi kenapa kita tolak dengan 30 dengan 20 tu? Siri tak? Kenapa? Dia sesiri kan situ kan? Sesiri? Voltage drop. Macam mana? Sesiri macam mana? Macam mana tu? Voltan susut ke dia? Voltan. Okay, voltage drop kat mana? Resisten tu, lepas tu masuk ke voltage source. Apa maksudnya? Sekejap. Okay. So tadi kita pakai KCL, lepas tu kita solve KCL yang kita dapat adalah yang inilah. Sama ni Okay. Ini berdasarkan kita dah tahu kita punya potential, kita punya source. Macam mana nak tahu current keluar masuk sini berdasarkan source tu lah. Okay. And then kita boleh tahu direction of I1, I2, I3 tadi.
Saya dah explain tadi. Okay. So ini adalah persamaan dia, jadi V out tolak 30 volt bagi juga dengan resistor 2K. Ini Ohm's law lah. Tambah V out tolak 20 bagi dengan 5K. Sama juga dengan I3. I3 ni adalah V out bagi dengan 4K. Okey. Yang ini tak ada masalah. Dia terus bagi je. Kan? Ataupun V out tolak kosong lah. Potensial sini dengan sini. Kosong. Kan? Tapi sekarang ni kita ada tolak dengan 30. Yang ni pun kita tolak dengan 20. Line sini clear. Line sini V out dengan sini. Kenapa kita tolak 30? Kenapa kita tolak dengan 20? Kenapa tak tambah je? Dan kenapa tak 30 tolak V out ke? Dan ada apa ataupun equation yang lain lah yang boleh diterbitkan. Dia mesti ada reason kenapa kita buat 20 ataupun V out tolak 30 tu. Sebab dia positif ke doktor? Polarity dia Positif. Sebab dia positif, dia kena charge negatif. Positif charge negatif. Macam mana saya tak faham? V dekat 4 kilo ohm tu sama tak dengan V dekat 2 kilo ohm? V dekat 4 kilo ohm sama tak dengan V 2 kilo ohm? V dekat sini sama tak dengan sini? Sama ke tak? Yang V Sama kat kan? V kat 4 kilo ohm adalah point sini sampai sini. Maksudnya yang V out untuk 30 volt dengan 2 kilo ohm tu. So ini okey, V out sini sama tak dengan sini? Itu persoalan dia kan? Sebab yang saya fikir sebab tu kan ke satu tu yang 30 dengan 2 kilo ohm tu kan ke sama macam 4 kilo ohm tu. Okey. Dia jumlah tak ada resistance sama dengan jumlah ada resistance, betul tak? Jumlah tak ada resistance sama juga dengan jumlah ada resistance. Semua ada resistance ni. Ke voltage source yang kamu cakap ni? Pening lah saya ni. Satu soalan je ni. Tadi saya cakap kita boleh selesaikan dalam masa 1 minit. Ni dah 20 minit kan. Okey. Macam mana tu? Jalan kira dia betul. Cuma dia kita kena kepastian kenapa dapat macam tu. Kenapa kena tolak. Tadi pasal KCL tu dah clear. Arah dia kan. So, konsep electrical tu dah kita implement lah. Cuma sekarang ni isu voltage dia ni. Bukan kena tolak sebab dia jumpa point yang kat bawah tu, negatif tu, polarity dia. Dia pusing tu. Dari mana? Untuk I1 V0 tolak 30 bahagi 2K. Okey. Untuk yang ni. Sama juga dengan I2. Jadi kan dia semua bertembung dekat bawah tu. Dia bertemu kat bawah ni. So, kalau saya right hand rule tu dia pusing, dia akan bertemu kat bawah. Kalau saya buat macam tu lah.
Oh, betul ke tak? Dia pusing sini. Kan sebelah kanan. Sebelah kanan ni, okey. Yang ni Ha. So basically dia pusing sini. Ha. Okey, itu okey lah. Tak ada masalah. Kita dapat yang ni. Yang ni, yang tolak 30 ni. Faham tak? Saya punya persoalan, yang ini okey. Dah serabut sangat ni, jom. Yang ni okey, yang kanan tu. Sebab I3 dia dekat tepi ni kan. I3 lah potential dekat sini. I sama dengan V bagi out. V dia adalah V node. Potential antara sini sampai sini. Tolak kosong. Bagi dengan resistor. Kita ada resistor 4K. Okey, ni okey. Tak ada masalah. Ni okey. Yang ini, kenapa dia tolak 30, kenapa tolak 20? Polarity voltage source tu bermula daripada negatif lah. Sebab tu. Sebab polarity ni bermula daripada negatif. Dua-dua ni. Ya. So kita kena tolak dengan dia punya negatif. So kalau dia jadi positif negatif, tambah. Ya, dia bermula dari positif lah. Dia jadi V out. Sebab kita dah tentukan dia punya apa tu arus masuk macam tu. Okey. Tu logik juga. Ada jawapan lain? Tak ada, semua fikir macam tu. Semua fikir macam tu Kan dia loop lah. Loop macam mana? Dia satu node bersambung tu kot doktor. Dia voltage source dia tu. Source. Mana dekat mana? Dekat VO tu. VR I1 ni kan sambung sambung. I2. Kalau ikut voltage tu dia combine dekat situ. Jadi dia nak ambil satu I1 tu dalam satu line tu. So sebelum dia masuk dekat voltage source tu kan dia ada masuk resistance. Jadi kena tolak tu. Tolak voltage yang source yang ada kat line tu. Macam mana lagi sekali? Tak faham. Kan kita ada dua line ni, 30 volt dengan 2 kilo ohm. Yang lagi satu 20 volt dengan 5 kilo ohm. Lepas tu source dia ni dia combine dekat VO tu. Tapi sekarang kita nak cari I1 dan I2. Maksudnya line dia berbeza. So dekat sini kita ada resistance pun berbeza. Jadi kita kena tolak voltage yang ada dekat line dia sendiri tu. Kita kena keluarkan lah voltage dia. Maksud dia. Betul. Okay. Sebab point dia antara sini dengan sini kan. Satu. Okay, yang sini. Satu lagi sini kan sini. Kan? Line yang nombor 2. Betul? So betul. line yang ketiga dekat sini. Okay, yang nombor 3 settle. Yang kedua, dia ada isu. Okay. Yang pertama okey. Yang ketiga V node tolak dengan kosong bagi dengan 4. Okey, yang lain nombor katakan nombor 1. Nombor 1. V node okay, kita tak boleh tolak terus kosong sebab dia ada source kat situ kan. So adakah dia plus atau negatif daripada source kita tu? Bagi dengan resistor 5K. Okey, begitu juga untuk nombor 2. Okey, kenapa negatif? Mungkin nak bezakan voltage source yang berbeza line tu. Okey, logiknya macam itulah kan. Dia nak bezakan kan. Okey. Dan tadi ada seorang daripada tuan bagi tahu tengok polarity. Kan? So, tadi kata polarity dia negatif. Start daripada negatif ke positif. So basically dia jadi negatif. Ni jadi negatif. Ini saya tak berapa clear. Okay, yang ini konsep ni dah clear lah. Ini saya dah faham lah. Okay.
Basically kita kena buangkan ataupun kita kena tambah voltage yang ada. Sebab dia ada satu lagi source. Untuk kirakan dia, of course lah kita kena buang voltage source ni. Untuk kirakan dia. Faham tak? Kita ada dia punya source kan. Kita kena keluarkan lah daripada pengiraan ni. Keluarkan lah. Okay. Sebab tu kita kena tolak dengan 30. Tolak dengan 20. Dia dah masuk. Kan? Dia dah tambah. Kita dah tambah source dekat sini. Asalnya source tak ada. Okay, saya clearkan balik lagi sekali. Mana ni? Simple lah. Simple untuk kita fikirkan. Macam yang tadi tuan cakap tadi lah. Okay. Basically, asalnya. Okay, kita tengok yang kanan dulu. Okay, yang kanan ni simple. Yang kanan ni line satu ni. Dan yang pertama ni. Voltage potential adalah sini sampai sini. Ini ground, kosong. VR tolak kosong. Bagi dengan 4K. Okay, dia sepatutnya dapat macam ni lah. Sebab tak ada yang kacau. Okay. Tapi antara line sini, nombor 2 ni pula. Tiba-tiba, antara sini yang kita comparekan 1 dengan 2. 1 tu tak ada apa-apa source. Kita boleh terus dapatkan je. Nombor 2 ni pula tiba-tiba dia muncul. Dia tambah satu source dekat situ. 20. So, secara logiknya, simple untuk kita fikir dan fahamkan. Untuk kita dapatkan balik persamaan yang mudah macam tadi tu, V out tolak 0, kita kena buanglah source tu. So, tolaklah dengan 20. Sama juga yang sini. Dia pun ada juga nombor 3. Sampai ke ground. Daripada potential ni sampai ke ground. Dia ada source tiba ketul ni. Buang. Okay, nak samakan balik. So, kita tolaklah dengan 30. Faham? Okey tak? Okey Faham kan? Simple je tu. Tu sebab saya cakap tadi kita dah perlukan hanya 1-2 minit je untuk selesaikan soalan ni. Okey. Yang pertama KCL. Macam mana nak tahu tentu arah dia? Tengok dia punya source. Dan sifat current tu sendiri untuk I3. Yang kedua. Kita kena selesaikan lah pakai Ohm's Law. Okey. Simple. Last sebelum rehat sekejap Soalan nombor 4. Use nodal analysis to obtain V out in the circuit. Macam mana kita nak pakai nodal analysis? Untuk soalan nombor 4 ni. Apa nodal bagi tahu? Kita kena setkan reference. Mana tadi? Select node as the reference. Okay. Ini node yang saya senang nampak sebagai reference adalah node dekat sini. Sebab dia dah bagi lah. Current dia keluar kan. Dia dah bagi current semua. 4. So, yang kedua dia suruh assign voltage V1, V2, V3. Okay. Kita boleh assign lah. Kalau ada tak kat sini. Tak payah assign pun tak payah. Tak apa kot. Lepas tu terus pakai KCL dekat sini. Okay, apa KCL yang kita terus dapat? Daripada sini. Rumus ni. Dekat node ni apa KCL yang kita boleh pakai? Katakan ni node A. KCL pada node A. Perumus dia. KCL pada node A. I1 tambah I2 tambah I3 sama 0. I1 tambah I2 tambah I3 sama juga dengan 0 lah. Kan? Boleh. Simple je ni. Okay. And then kita boleh dapatkan persamaan lain yang cakap tadi kita kena gunakan Ohm's Law untuk express the branch current. Okay, gunakan Ohm's Law. Pakailah Ohm's Law dekat situ I sama dengan juga V bagi dengan R. So pada I1 sini. Okay, apa Ohm's Law yang kita boleh pakai? V per R. V per R jadi V apa? Tolak voltage source. Dia kan tolak dengan voltage source kan?
So kita ambil apa? V out tolak 12. V out Bagi tolak 12 bagi dengan 4. 4. Potensial sini tolak potensial sini bagi dengan 4, kita akan dapat current yang mengalir kat sini. Kan? Okey, so dapat I1. Campur I2 pula. V0 tolak kosong bagi dengan 6. Kan? Boleh? Okey, I3 pula. V0 tolak 10 bagi 2. V0 tolak 10 bagi dengan 2. Sama dengan kosong. Okey, bolehlah selesaikan ni. Kita kali dengan 12. 3 V0 tolak 144. Sekejap. 4 kali 1, 4, 3, 36. Campur 2 V0. Campur 6 V0. Tolak 1, 6, 60. Sama juga dengan kosong. Okey, so kita ada 3, 5, 11. 11 V0 sama juga dengan negatif 36, negatif 96. Negatif 96 bawa ke sana 96. So V0 kita sama juga dengan 96 bagi dengan berapa ni? Sekejap, ambil kalkulator. 96 bagi dengan 11. Dapat 8.72. Sama dengan jawapan akhir. Okey. Boleh Simple. Nombor 4. Okay, so the first of all, kita kena tentukan reference. Yang kedua, kita kena buat KCL. Yang ketiga, kita pakai Ohm's Law. Nodal ni sangat senang. Tapi dia confuse sikit nak tentukan. Masa tu nak tolak tambah potensial apa semua kita pening. Lepas tu saya suka pakai mesh lagi. Okay. Boleh Doktor, sorry disturb. Yang tu saya lost pula. Kenapa kena darab 12? Mana ni? Ni sebab nak selesaikan. Saya nak selesaikan perkali bawah ni. Faham tak? Okay, saya nak hilangkan perkali bawah. So, kalau saya nak hilangkan perkali bawah ni simple je. Sebab tu saya kali 12. Bila kali 12, kan? Persamaan ni tinggal 12 bagi 4 jadi apa? Jadi 3 kan? So, kita darab dengan semua ni jadi darab dengan 3 lah. Itu satu untuk persamaan yang pertama ni. Persamaan kedua, 12 bagi dengan 6 kita dapat 2. So, kita darab dengan 2. Ni hilang dah. Tadi pun dah hilang. 12 pun dah hilang. Faham? Yang ketiga ni pula 12 bagi dengan 2 kita dapat 6. Darab dengan 6. Okey, ni semua hilang. Itu yang dapat tu. Okey. 3 V0 dapat persamaan yang bawah ni. 3 V0 tolak 36. 3 V0 tolak 36. Okey. Ni 2 V0. Dapat 2 V0. Ini dah kali dengan 6 kan. 6 V0 tolak dengan 60. Boleh? Faham ke? Doktor, nak tanya. Kalau kata dia tak bagi tahu nak guna noodle ataupun apa, kita boleh guna mana-mana saja yang rasakan boleh lah. Tak kisah. Kita boleh guna mana-mana saja. Tapi soalan ni dia suruh guna noodle. Sebab tu soalan bawah tu soalan 4 dia suruh reword question guna mesh analysis. So basically kita boleh pakai mesh dengan noodle. So bila circuit analysis ni senang. So bila dah dapat jawapan, kita dah dapat jawapan kan. Kadang-kadang tak confident, kita pakailah mesh. Mesh kita try buat. Jawapan mesti sama. Kalau tak sama, something wrong. Time ni kita panik lah. Kena buat balik. Mungkin jalan kira dah ada silap. Kan? Tapi mesh ni lagi senang. Dan dia kesilapan untuk berlaku tu sangat rendah. Sebab kita pakai calculator majority ni. Ambil nilai terus. Cuma persamaan ni kena betul lah. Persamaan untuk salah tu sangat rendah sebenarnya mesh ni. Sebab dia senang. Sangat-sangat senang. Sebab kita yang tentukan dia punya current, pusing. Dan kita dah tahu dah dia punya polarity. Contoh ini start dengan negatif, positif kan. Takkan silapnya, susah nak silap. Tapi kalau nodal kadang-kadang kita confuse.
Tapi masa buat mesh ni kena pastikan lah yang tadi kan, saya beritahu positif dengan negatif. Bila nak jawapan akhir tu, kalau contoh dia nak kira I dia, kita kena tengok rotation kita tu dengan polarity voltage. Itu saja yang penting yang kita kena tengok. Otherwise yang lain semua straightforward. Nodal ni problem, kadang-kadang kita confuse. Macam ni kan, V0 tolak 12. V0 tolak 12. Kita tahu potential antara sini. Dia mesti potential awal tolak akhir. So awal ni adalah V0, akhir dia adalah 12. Awal dan akhir. Okay. Sama juga macam tadi, awal dengan akhir. Awal dengan akhir. Okay. Awal dengan akhir, awal dengan akhir. Okay. Tapi majoriti soalan dia, okay, yang ni okey sebab kalau kita tengok balik ni, awal dan akhir ni tak ada masalah sebab awal dia dengan akhir dia, tengok akhir dia polarity dia positif. Awal, akhir dia pun positif. Yang sini pun akhir dia pun positif. So kita kena tolak biasa je. Tapi kalau dia tukar polarity, itu problem. Kita kena tambah pula lah. Kan? Nampak tak maksud saya dekat sini? Lagi sekali. Tengok tadi kan kita buat sini. Okey, tengok persamaan yang ni. Ini V0 kita. Katakan kita ambil yang line tengah ni Okay. Persamaan nak dapat Ohm's law dekat tengah ni adalah V0 sepatutnya kalau tak ada ini, V0 tolak ground, tolak kosong bagi dengan 5K. Betul? Tapi sekarang dia ada source. Okay. Source dia, polarity dia macam tu positif. Dia jumpa positif dulu. Okay, polarity dia jumpa positif dulu. So kita kena buang dia. Sebab dia voltage source dia dah masuk positive value 20. Kita kena buang lah. Supaya dapat kosong balik. Sama juga yang line yang sini. Okay. Potential sini sepatutnya tolak ground. Tapi ada 30. So 30 punya polarity dia dah masuk sebanyak positif 30. Okay. So kita kena buang lah untuk dapatkan kosong. Sama juga kes yang bawah ni juga. Kes yang bawah ni. Okay. Kes yang bawah ni start dia pada V0. Okay, contoh yang ke bawah. V0 tolak dengan kosong bagi dengan 6. Tu okey. Tapi yang kalau ke kiri ni. V0 dia tak jumpa kosong dulu. Dia ada jumpa satu voltage source. Tengok dia positif. Nak hilangkan dia kena tolak 12 tu. Supaya dia tak masuk dalam equation. Okay. Sama juga yang ke sini. Sebelum pergi ke ground untuk yang 2 ohm ni. Tadi untuk 4 ohm. Untuk 2 ohm ni sama juga. Dia pusing, jumpa juga satu voltage source, dia positif juga. So nak buang dia, kita kena tolak. Okay. Tapi kalau semua ni, ataupun salah satu tukar, kita kena tukar dia punya polarity lah. Andai kata ni jadi negatif. Okay. So kita akan dapat positif. Sama juga ni, kalau dia tukar. Sebab dia dah masuk negative value. Kita nak jadikan dia kosong balik kenalah tambah 20. Negatif 20 tambah 20 dapat kosong Ini tukar 20. Okay. Sama juga yang ni, dia boleh tukar So konsep dia macam tadi. Minta tuan-tuan pegang konsep yang tadi lah. Okay. Tapi jangan hafal. Dia punya konsep dia kena faham. Sebab soalan ni, kemungkinan besar dia boleh tukar dia punya polarity. So bila tengok polarity bertukar, ingatlah saya. Yang saya pernah ajar ni. Kita kena buangkan dia, source ni. Okay, source ni tengok paling dekat dengan dia apa? Positif. Okay, dia dah masuk positif. Dia nak jadikan konsep dia senang. Untuk senang faham, nak jadikan dia kosong. Okay, asal dia tak ada. Asal dia V kosong lagi sekali saya ulang. V kosong tolak dengan ground, kosong. Tiba-tiba dia tambah dengan satu voltage source. Nilai dia apa? Yang dekat dengan source ni positif. Macam mana nak jadikan dia asal yang ni? So kita kena tolak lah benda ni keluar. Sebab tu dapat negatif. Okay. Yang situasi kedua, V0 sepatutnya tolak kosong. Okay, V0 tolak kosong bagi dengan resistor. Tapi tiba-tiba dia tambah lagi satu nilai voltage source. Satu nilai voltage source tu bernilai negative value. Macam mana kita nak jadikan dia balik kepada kosong? Kita kena tambah. Okay. Contoh ni negatif 1. Macam mana dapat kosong? Tambah 1 .
Sebab tu dia tukar ditambah daripada asal. Bila dia tukar polarity tadi. Polarity ni tukar macam ni, kita akan dapat tambah. Okay, ini tambah. Right. Mana yang dekat dengan dia punya nilai? Boleh? Faham Okey. Kita rehat kejap lah. Dalam 4 suku ke, kita sambung balik untuk soalan nombor 5. So far ada soalan ke? Okey Okey, kita sambung lagi. 12 pukul 4 suku insya-Allah.